Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah tak kala kita telah meraihkan banyak kemenangan. Kemenangan menunaikan ibadat puasa yang kita mengharapkan natijahnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Begitu juga kemenangan kita menyambut hari raya Aidilfitri, di mana kefitrahan kita dalam menjadi hamba Allah serta beribadat dan berubudiyah kepadanya dengan sesungguhnya dapat kita tahqiqkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Sebenarnya perkara yang patut kita insafi dari semasa ke semasa ialah antara yang terpenting juga pembersihan hati, pemurnian akhlak. Begitu juga untuk mentahzibkan jiwa kita dengan sebaik mungkin. Kerana ketimpangan hidup seseorang ghalibnya bermula daripada hati. Ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahawa sesungguhnya pada tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau baik maka baiklah keseluruhannya, dan kalau rosak maka rosakkanlah keseluruhannya. Itulah dia hati. Justru dalam rancangan baru kita pada malam yang mulia ini, kita namakannya sebagai Makarimul Akhlak. Sempena tafaul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa penting sangat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut motif atau matlamat untuk dibangkitkannya semata-mata menyempurnakan akhlak. Kerana akhlak ini akan mewajahkan manusia dengan manusia, dan sifat kemanusiaannya akan terselah. Sifat insaninya itu akan terselah. Tidak lagi seperti mana manusia bertopengkan manusia, tetapi hatinya adalah hati binatang, akhlaknya pincang, perangainya rosak, dan nilai-nilai adabnya muflis dalam komus kehidupan. Justru hal ini adalah amat dititik beratkan. Antara doa Nabi SAW yang masyhur ialah doa untuk melindungkan diri daripada akhlak yang rosak dan pincang. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada akhlak yang mungkar. Justru kalau kita dapat jaga akhlak kita, kita dapat tinggikan akhlak kita, sudah pasti pada masa itu kita akan menjadi manusia rabbani, saleh, yang bertakwa, dengan segala sifat-sifat mahmudah akan terpakai dalam kehidupan kita. Pada saat yang sama, sifat-sifat mahmudah akan dijarakkan daripada kehidupan kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam membincangkan isu berkenaan dengan program Makarimul Akhlak ini, saya juga akan membincangkan berkenaan dengan beberapa salah tanggapan atau kefahaman berkenaan dengan isu kesufian atau akhlak
atau berkenaan dengan pembersihan jiwa, agar benar-benar kita faham duduk perkara sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang kita fikirkan selama ini yang mungkin tersilap dapat kita betulkan. Apa yang kita sangkakan pada sebelum ini, yang kita sangkakan sebenarnya benar, tetapi rupa-rupanya ada yang jauh lebih tepat dan lebih benar daripada itu. Jadinya, dengan cara seperti ini, kita sentiasa bermuhasabah dan kita cuba untuk menjadikan diri kita ini sentiasa mencintai ilmu, merujuk kepada para ulama. Begitu juga sentiasa membaca Al-Quran, mengambil panduan daripada sumber ilahi, daripada Hadiyun Nabawi, daripada Sunnah Nabawiyah, daripada Futuh Al-Arifin, daripada ilham Rabbani oleh orang-orang saleh dan Ahlul Arifin. Begitu juga daripada pengalaman dan tajribah orang-orang saleh. Semuanya itu, apabila kita dapat memahami, diberi pencerahan yang sebenar, diberi kefahaman yang benar-benar tuntas dan baik, pada masa itu insya-Allah kita akan berjalan di muka bumi sebagai hamba Allah yang saleh, yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam kita nak bincang tajuk-tajuk dan juga persoalan-persoalan seperti ini, sebagai mukaddimah pada malam yang mulia ini, saya nak sebut beberapa ungkapan tokoh-tokoh Islami yang terkenal, yang mengkaji secara dalam dan mendalam berkenaan dengan isu-isu berkaitan ke masalah hati, masalah jiwa, masalah sesuatu ilmu itu, yang bukan semata-mata telah dizongkan dalam buku atau ditempatkan di kawasan yang tertentu, tetapi hendaklah dipakaikan dalam situasi kehidupan kita keseluruhannya. Sama ada kita bernegara, kita bernegeri, kita berorganisasi, kita berada dalam kehidupan kita sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai jiran, sebagai rakan taulang, sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai majikan, sebagai orang tua, sebagai orang muda, sebagai kanak-kanak. Semua sekali itu boleh kita fahamkan akan tanggungjawab kita yang sebenar dan matlamat kita dalam menempuh kehidupan yang penuh dengan ranjau dan tribulasi serta ujian ini. Dr. Hasan Ashmuni berkata dalam bukunya yang bertajuk Ruhiyah fi Bina al-Mujtama'. Antara lain beliau menyebut, tidak salah jika kita katakan tasawuf sebenarnya berkemampuan untuk menjadi satu kekuatan bagi mencapai dan memenuhi keperluan masyarakat, walaupun untuk tujuan kebendaan. Maka tidak syak lagi untuk membina masyarakat yang kukuh. Kita mestilah menghapuskan segala bentuk permusuhan. Dan semua ini bergantung kepada kesucian hati, kemurnian akhlak, dan bersedia untuk berkorban serta sanggup mengenepikan kepentingan diri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, daripada kefahaman oleh seorang ulama ini, jelas membuktikan kepada kita bahawa hebatnya tasawuf ini sehingga dia mampu memberi satu impak yang besar. Bahkan kalau kita tengok dengan kesungguhan, kebersihan hatinya dan kesepaduan kerjasama antara sendi-sendi dan unit-unit masyarakat, sudah pasti menatijahkan dan membuahkan satu natijah yang cukup hebat. Dengan sebab itu, tidak pelik bila mereka begitu terkehadapan dalam semua lapangan dan arena dalam isu kehidupan dunia ini. Mereka mungkin menjadi peniaga yang benar-benar berjaya dalam bidang seperti menjaga keselamatan negara,
Mereka benar-benar menjadi orang yang setia dan benar-benar mementingkan agamanya, negaranya, bangsanya, tanah watangnya melebihi segala-galanya. Maka di sini kerana konsep kefahaman yang jelas. Jadi bukan bermakna bila orang itu telah masuk dalam arena kesufian, bermakna dia seorang-seorang duduk dalam hutan belantara, duduk di pulau-pulau dan duduk di satu tempat seperti dalam gua seorang-seorang dan dia mengasingkan diri dan menguzlahkan keseluruhan kehidupannya. Maka malang sekali kalau pemikiran seperti ini. Sebab itu dikatakan la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Apa makna? Maknanya dalam Islam kita hidup ni kita ada dua unsur, duniawi dan ukhrawi. Mengambil dunia, meninggalkan akhirat, maka hancur dan amat rugi kehidupan kita, malang sekali di akhirat kelak. Mengambil akhirat dengan mengabaikan dunia, apa yang terjadi akan dihina oleh orang. Dan kita menjadi merempak, kita tidak lagi berdaya saing. Dan kita tidak mungkin untuk meneraju dunia, memimpin ummah, tetapi kita hanyalah melukut di tepi gantang dan mengharapkan ihsan serta menadah tangan, mengharapkan simpati dan empati daripada orang lain. Maka Islam tidak mengajar seperti itu. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat-sahabatnya yang darwish, yang miskin, yang disebut dan disifatkan dalam Quran sebagai mustad'afin, golongan yang lemah, golongan yang tertindas, tetapi akhirnya menjadi golongan yang cukup-cukup berwibawa, yang cukup-cukup hebat. Bayangkan, walaupun pakaian mereka tidaklah sehebat sebagaimana pakaian orang-orang moden zaman sekarang, tetapi mereka boleh menggegarkan kerajaan Rom. Mereka boleh meleburkan kerajaan Parsi, bahkan mencarikan sistem kerajaan Parsi sehingga lumpuh sama sekali. Mereka meneraju dunia. Lihat ucapan seorang yang terkenal bernama Rubai ibn Amir. Tak kala dia bertemu dengan panglima tentera musuh, dia hanya menaiki keldai yang kontok dengan pakaian yang seadanya, dalam keadaan benar-benar nampak jelas kemiskinan, tetapi mempunyai matlamat yang besar. Bila ditanya oleh pemimpin panglima yang bukan Islam ini kepada Rubai ibn Amir, maka beliau menjawab dengan tegas dan tuntas jawapannya. Allahu ta'asana linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Allah lah yang membangkitkan kita dengan mempunyai satu misi yang cukup besar, iaitu untuk mengeluarkan manusia hamba daripada beribadat sesama hamba kepada beribadat kepada Tuhan hamba, daripada dunia atau daripada agama-agama yang zalim kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Jelas kefahaman Rubai ibn Amir memberi satu pengajaran yang berguna kepada kita. Betapa kita sebagai manusia ada matlamat kehidupan. Sebagai da'i, sebagai mentahqiqkan kehambaan kita kepada Allah, sebagai memimpin dunia dengan neraca syariat Islamiah, dengan mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliyah, kefahaman yang silap dan salah serta tersasar daripada landasan hidup, kepada dengan keadilan Islam, dengan kefahaman yang sebenarnya. Akhirnya seseorang itu akan jauh ke depan, bahkan akan membawa keamanan yang sebenarnya di dunia
dan seterusnya, keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat abadi di hari akhirat kelak, pada hari yang dinyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari yang tidak boleh memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, apa yang jelas dari segi ilmu tasawuf ini atau akhlak ini untuk kita perlu sama sekali dalam kehidupan kita untuk kita mempelajarinya dengan sebaik-baik mungkin, kerana di sana kita mempunyai matlamat yang amat jelas. Kenapa kita perlu membaiki akhlak kita? Kenapa kita perlu untuk mempelajari dan akhirnya mengamali dengan adab-adab Islami dan akhlak Islami? Antaranya ialah tujuannya tak lain tak bukan kita nak ma'rifatullah, kita nak kenal Tuhan. Bila kita kenal melalui cara macam ini, kita tengok dan kita faham, kita arif, insya-Allah sudah pasti akan membawa kepada khasyatullah, takutkan Allah, benar-benar menjadi hamba Allah. Keduanya, apabila kita bincang ilmu seperti makarimul akhlak, tak lain tak bukan berlaku penyucian hati kita, pembersihan dan peningkatan jiwa sehingga kepada tahap yang cukup tinggi, dan ia layak memperolehi makrifah ilahi dan makrifatullah. Maka dengan cara pembersihan ini jauh, dia boleh nyahkan daripada diri dia sifat-sifat kotor, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik, digantikan dengan sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat yang unggul. Ketiga, membina masyarakat yang sejahtera dengan asas yang baik, akhlak yang mulia, berpegang kepada agama, peraturan dengan jelas jalan-jalan rahsia kesufian yang sudah pasti meningkatkan martabat seseorang itu. Yang ini, yang ketiga ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Macam mana? Ramai di kalangan kita cuba menganggap bahawa bila belajar tasawuf ni, kita dengan Tuhan kita je. Kita tak perlu orang lain dah. Kita kita dengan Tuhan kita. Orang lain tu ahlul dunia, orang lain tu payah. Kita Tuhan kita. Kita puak kita. Kita kumpulan kita. Sedangkan sebenarnya orang tasawuf ini dia tengok jauh lebih besar daripada itu. Orang yang nak jadi orang yang baik ini dia tengok jauh lebih besar daripada itu. Antara lain ialah sebagaimana kata Allamatu Ibn Khaldun, insan, manusia ini, dia kata manusia ini sifatnya ijtimai. Apa makna ijtimai? Dia tak boleh hidup seorang. Dia perlu kepada bermasyarakat, dia perlu kepada tolong-menolong, dia perlu pada bantu-membantu, beri-memberi, pemikiran, akhlak, harta benda, jiwa raga dan sebagainya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan sekali-kali kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan juga perkara permusuhan. Ini mesti kita tegaskan. Kembali kepada isu yang ketiga, iaitu berkenaan dengan membina masyarakat yang sejahtera. Maknanya, para ulama zaman dahulu, bila mengkaji berkenaan dengan ilmu dalaman ini, dia menyebut membina masyarakat yang sejahtera penting. Kenapa? Kerana kadang-kadang ilmu sahaja, pengetahuan sahaja, maklumat sahaja, apabila terwujud pada seseorang, tapi kadang-kadang ramai juga yang kelabu mata. Tak kala sedikit umpang-umpang dunia, sedikit tipu daya dunia, sedikit kemewahan yang berlaku, akhirnya dia rebah
dan dia tak mampu untuk berdiri tegak sebagai hamba Allah yang benar-benar patuh kepada perintah Allah, yang benar-benar menjunjung kedaulatan undang-undang. Jadi yang ini merupakan satu petaka dan kemalangan kepada umat. Sebab itulah kita katakan, bila orang itu dia mempunyai asas kesufian yang kukuh, hatinya benar-benar bersih, disinari dengan cahaya keimanan, ketakwaan, keislaman dan juga kesalehan. Bila diberi dengan taufik dan hidayatullah, tak kala itu dia tak sekali-kali buat perkara yang tidak dibenar dan perkara yang dimurkai oleh Tuhan. Jadinya dengan tersendirinya, jadilah apa-apa jawatan yang telah dipegangnya. Maka dia menjadi ejen perubah kepada masyarakat ke arah jauh lebih baik. Kalau dia ketua yang saleh. Kalau dia pemimpin yang adil. Kalau dia pekerja yang berdedikasi. Kalau dia seorang ibu, dia adalah ibu yang salihah. Kalau dia seorang suami yang saleh. Kalau dia seorang abah, maka dia jadi abah misali. Keluarga misali. Maka semuanya itu akan menatijahkan keharmonian masyarakat daripada unit yang sekecil-kecilnya sebagai individu kepada unit yang lebih besar keluarga, rumah tangga, kepada kejiranan, kepada kemasyarakatan sehingga kepada kenegaraan. Jadi asasnya hatinya baik, jiwanya baik, imannya kental, takwanya besar, begitu juga kefahamannya baik. Pada masa itu, dia bukan semata-mata membina diri dia membina masyarakat. Elemen macam inilah yang kita dambakan dan kita benar-benar mengharapkan agar ia diwujudkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi apa-apa pun kita punya jawatan, apa-apa pun tugas kita, tapi kita tetap meletakkan diri kita sebagai hamba Allah yang saleh dan salihah. Sebagaimana yang setiap orang itu ada peranang-peranangnya, maka jangan jadikan tempat yang dia telah diberi peranang, musuh boleh memasuki arah itu. Sebagaimana dikatakan, antum fi saghratin min sugharil Islam fala yu'tayanna min kibalik. Kamu adalah satu ketombokan atau pertahanan benteng daripada benteng-benteng Islam, maka jangan sekali-kali musuh dapat masuk melalui kamu. Maknanya, peranan masing-masing tetap diutamakan. Inilah yang kita nak. Jadi, kalau kita faham cara seperti itu, maka makarimul akhlak itu kita boleh menatijahkan pada akhirnya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat keampunan daripada Tuhan. Ayuh, marilah sama-sama kita menginsafi diri kita. Dan kita tidak layak sama sekali jika sekiranya kita masih lagi dalam kerangka kepompong mengikut hawa nafsu dan kita tak mampu untuk keluar daripada daerah tersebut. Menyebabkan kita gagal demi kegagalan, kita lemah dan kita akan menjadi golongan yang benar-benar menempah kerugian. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, seperkara yang lain sebelum daripada kita menutup perbincangan kita dalam makarimul akhlak ini ialah sewajarnya kita memahami tanggungjawab untuk membimbing jiwa, hati dan roh ini dengan menyucikannya ini bermula daripada diri kita sendiri. Pergilah mencari pelajaran daripada tuan-tuan guru, bertalaki, mempelajari, membuka kitab, membuat semakan dan sebagainya. Sebab isu yang cukup besar, jangan kita beribadat dalam bentuk jahil. Jangan kita beramal tanpa kita berilmu. Jangan kita hanya bertaklid dan mengikut sahaja tanpa asas ilmu. Sebab
kerana dengan cara kita berada dalam amalan yang penuh dengan kejahilan, amat mudah ditipu daya oleh syaitan dan iblis. Berapa ramai orang menyangkakan dirinya okey, soleh dan salihah. Berapa ramai orang menyangkakan dirinya baik. Tapi sehingga akhir ujung hidupnya, masih lagi tak dapat nak buang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, sifat-sifat hasad dengki, sifat dendam kesumat, sifat ego, sifat takabur, sifat pentingkan diri sendiri, sifat tamak halauba dan macam-macam sifat. Saat yang sama nak masukkan sifat-sifat ikhlas cukup sukar. Sifat-sifat qanaah, berpada dengan apa yang ada. Sifat-sifat redha, sifat zuhud, sifat bagaimana seseorang itu hanya tawakal kepada Allah, bergantung harap sepenuhnya kepada Allah, sentiasa mendoakan kepada Allah, munajat kepadanya. Yang ini sukar. Jadinya, bila keadaan macam inilah yang amat perlu kita mengkaji, mempelajari dan berguru supaya kita benar-benar dapat kefahaman yang sebaik-baiknya. Alangkah indahnya kehidupan seorang yang mana sentiasa menekuni ilmu. Teringat saya kepada seorang syekh yang terkemuka, Ayub As-Sakhtiyani, digelar sebagai Abu Tamimah, guru kepada Imam Malik rahimahullah, berada menetap di kota Madinah. Pernah orang tanya kepadanya, apakah amalan yang kamu nak lakukan jika sekiranya takdirkan Allah mengambil nyawamu ketika itu? Jawab seorang guru yang benar arif dan memahami akan hakikat ibadat ini, menyatakan, aku nak ketika mana aku diambil nyawa, aku sedang mempelajari ilmu. Walaupun beliau seorang ulama besar, tapi menunjukkan betapa kecanaannya kepada ilmu. Prihatin yang benar-benar tentang untuk meraih ilmu. Kalau ini kita dapat atasi, kita dapat didik diri kita supaya jangan tidak belajar, tapi sentiasa belajar, sudah pasti insya-Allah kita akan diberi kefahaman satu persatu. Insya-Allah. Jadi insya-Allah pada masa akan datang kita akan sambung lagi, dan mungkin rujukan utama kita buku berkenaan dengan A to Z tasawuf dan beberapa buku yang lain untuk sama-sama kita hadam persoalan-persoalan yang ditanya dan jawapannya, dan saya akan cuba membuat sedikit komentar dan syarahan. Mudah-mudahan dengan cara ini, walaupun kita hanya mengambil masa setengah jam, tapi kita dapat menhadamkan permasalahan demi permasalahan supaya kecelaruan minda, kesilapan kefahaman dapat diperbetulkan dan kita menuju ke arah keabsahan dan kesahihan yang sebenar, agar dalam ibadat kita, kita tak lupa dua sumber utama, kitabullah, sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan Futuh Al-Arifin, kefahaman para ulama Rabbani yang sudah pasti ketika itu dengan lisanul arifin mengajar kepada kita, kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpijak pada fakta yang sebenar, asas yang sebenar, manhaj yang sahih, mengikut acuan syariah Islamiah, insya-Allah. Sekali lagi saya mengucapkan wa kullu am wa antum bi khair. Selamat berhari raya dalam keadaan kita bersukaria. Kita tidak lupa untuk menunaikan kefarduan yang diwajibkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas kurniaan pelbagai nikmat kepada kita, insya-Allah. Sekadar itulah pertemuan pertama kita dalam Makarimul Akhlak. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman, kebersihan hati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.